Okey, kita teruskan dengan hari ni. Seperti yang saya janjikan ni, kita akan saya sentuh sikit berkaitan dengan kecenderungan memusat iaitu mean, mood dan juga median. Okey, saya share topik yang seterusnya. Okey, kalau anda nampak di paparan yang saya telah nyatakan situ, yang saya tunjukkan, menunjukkan ada subtopik lah berkaitan dengan analisis seperti asas analisis item dan juga interpretasi data. Okey, untuk ukuran kecenderungan memusat iaitu mean, mood dan juga median, saya dah sentuh ialah bagaimana untuk dapatkan mood dan median, tapi kita akan pada segi perbincangan nanti kita akan lihatlah satu-satulah, kita akan berbincang bagaimana kita nak menyelesaikan satu skor yang ada, kemudian kita akan selesaikanlah berdasarkan pada skor yang akan diberikan. Okey, kalau kita lihat sini, mood merujuk pada skor yang paling kerap. Jadi kalau kat sini sudah tentulah 30 lah paling banyak bilangan dia. Okey, untuk seterusnya, median pula merujuk pada skor di tengah. Yang ini pun saya dah sentuh. Jadi bila kita susun semula, ada 10 skor di sini. Jadi kita susun daripada rendah kepada yang tinggi. Di sini menunjukkan di tengah-tengahnya 40 dan juga 50. Jadi kita kena bahagi dua lah. Jika untuk dapatkan median seperti ini. Kalau sama dia punya bilangan dia, seperti mana semalam saya dah sebut, kita ambil saja median yang skor tersebut. Okey, seterusnya bagi set terkumpul mean, kita boleh gunakan rumus-rumus yang akan nanti saya senaraikan. Rumus tersebut bagi kita mendapatkan skor mean tidak terkumpul dan juga mean bagi skor yang terkumpul. Dia ada dua rumus yang boleh kita gunakan. Okey, yang ini bila kita dapatkan mean, yang ini adalah bagaimana mean setelah kita, rumus yang diberikan adalah untuk dapatkan mean adalah X bertanda dan juga sama dengan perjumlahan skor. X ni adalah skor dan juga bahagi dengan bilangan. Bilangan ni adalah berapa bilangan dia? Kalau kita lihat di sini, bilangan skor berapa? Pelajar menjawab. Ada berapa bilangan skor? Ada 10 kan? Okey semua tahulah. Jadi X tu adalah, X bertanda tu adalah mean. Okey, untuk sigma ni, sigma X ni adalah jumlah skor individu lah. Maksud setiap satu tu. Jadi kita campurkan semua, jadi kita bahagikan dengan bilangan. Dia akan dapat nilai mean yang diberikan lah. Okey. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini pun saya dah sentuh pada yang lepas sebelum ni kan, pada minggu sebelum cuti. Jadi kalau mood ni biasa jarang digunakan lah. Tapi kita kena tahu juga bagaimana untuk mood. Jadi median biasa digunakan untuk perhatian mean apabila terdapat skor yang lampau. Kalau kita lihat di sini, contoh skor dia adalah 10. Ada 10, 10, 20, 20 hingga 100. Jadi melampau lah. Ada seorang saja, daripada 5 orang, ada seorang saja yang mendapat 100%. Yang lain semua di bawah paras gagal lah, iaitu 10 markah dan juga 20. Jadi dia berbeza. Jika berbeza begini, bila kita campur ke semuanya, mean dia adalah 32 dan juga median ni adalah 20. Median ni adalah apa tadi median tadi? Median apa dia? Tengah-tengah. Di tengah-tengah dia lah. Jadi kita dapat daripada tengah ni. Kalau mean kita campur keseluruhan, perjumlahan dia kita bahagi dengan bilangan skor ataupun bilangan individu lah, skor individu. Okay, dalam kes ini kalau kita lihat, dia lebih tepat menggunakan nilai median lah untuk menggambarkan pencapaian murid secara keseluruhan berbanding dengan nilai mean. Hanya kerana seorang saja daripada 5 orang murid yang dapat skor lebih daripada 20. Jadi dia terlampau, jurang dia terlampau jauh. Okey. Okey, yang ini adalah formula bagi pengiraan mean skor terkumpul. Kalau kita lihat itu, mean dia adalah perjumlahan F tu apa? F tu kalau kita lihat kekerapan. Kekerapan berapa banyak, maksudnya kalau kita lihat tadi kekerapan tadi kita ada boleh kita tandakan dengan gundalan. Nanti you punya tugasan tu set satu adalah gundalan kita tanda dengan slash kan. Jadi kalau lah 30 banyak tadi, 30 ada 3 contoh kan. Jadi dia punya kekerapan dia 3.
Kemudian X bertanda, X tanda tu adalah titik tengah selang kelas dan juga N adalah bilangan. Nanti kita lihat dia punya contoh lah. Yang ini contoh dia. Ini contoh yang untuk skor yang sebelum ini, bukan skor yang tadi. Nanti kita bincang skor yang ini. Kita bincang untuk kita hasilkan adalah skor yang ini 10 ni lah. Ada 10 orang. Yang ini dia lebih daripada 10 orang kan. Yang ini 20 dia punya kekerapan dia, maksudnya bilangan N dia adalah 20. Jadi bila kita gunakan rumus terkumpul F perjumlahan F X bertanda, jadi kita terus campurkan keseluruhan semua ni, kita buat jadual seperti ini, jadi kita akan dapat sesuatu lah. Sesuatu daripada sini, Fx ni maksudnya 1 darab dengan 2.45, titik tengah dia. Kita campur kedua-duanya, 20 campur 29 bahagi 2 akan dapat titik tengah lah, 24.5. Begitu juga dengan 39 kita akan dapat 34.5. Jadi kekerapan dia adalah dua maknanya dua orang lah mungkin berada dalam skor antara 30 hingga 39. Dua orang. Jadi dia bila 2 darab dengan titik tengah lah, akan dipunya ni jumlah ataupun jawapannya adalah 69. Jadi dia darab dengan 2 kekerapan. Okey. Kemudian bila kita lihat sesian piawai ialah ukuran berkaitan dengan sebaran atau set skor. Jadi untuk sisian piawai ni bila kita lihat min kita akan ada satu kita akan melihat min itu adalah daripada jumlah keseluruhan ataupun serak ataupun daripada segi berapa dia punya kerapan dan juga berapa dia punya penjumlahan dia. Kalau jika kita gunakan sisian piawai, dia akan dapat dia akan berkaitan dengan sebaran satu set skor. Contohnya tadi kalau kita lihat skor yang sebarannya terlampau jauh, 10, 10, 20, 20, 100. Yang itu kemungkinan bila kita kira nanti ataupun kita gunakan perkiraan menggunakan formula yang dinyatakan jadi dia punya dia punya jumlah sesian piawai itu nanti jawapannya akan menjadi sangat besar. Contohnya lah sangat besar. Jadi ada seorang yang gagal saja, dia punya sesian piawai ni akan jadi satu nilai yang besar lah, melebihi nilai yang sepatutnya. Jadi kita akan lihat lah. Okey, dengan sigma ni, sesian piawai ni, contohnya yang formula ni adalah perjumlahan dalam kurungan X ni apa? X ni adalah skor individu. Tolak dengan X bertanda inilah min. Bila kurungan kuasa 2 bahagi dengan jumlah bilangan lah. Kemudian dia punca kuasa 2. Ini formula-formula yang perlu diingat lah. Okey. Yang ini skor untuk skor sisian piawai tidak terkumpul. Jadi formula pengiraan sisian piawai skor tidak terkumpul kita gunakan yang ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sisian piawai. Mengira sisian piawai yang adalah hampir sama dengan formula tadi lah. Perbezaannya hanyalah dia menggunakan skor titik tengah bagi setiap selang kelas. Yang ini gunakan formula ini nantilah. Okey. Kalau kita lihat ini formula dia ada berbeza sikit lah. Cuma berbezanya di mana dia ada hanya titik X bertanda lah. Ini menunjukkan kita akan gunakan X bertanda ni sebagai titik tengah ni dalam setiap formula yang diberikan. Dan juga dia lebih kurang sama lah formula tadi. Okey. Ada tanyaan tak setakat ini? Saat ni okey. Okey, saat ni semalam awak bertanya tentang terkumpul dengan tidak terkumpul kan. Inilah dia punya bagaimana pengiraan min dan juga pengiraan piawai secara terkumpul dan juga tidak terkumpul. Okey, boleh? Saat ni? Boleh, Doktor. Nanti kita akan bincang satu-satu. Kita akan buat bersama-sama nanti sebentar nanti. Okey, kalau kita lihat sisian piawai ini menunjukkan bagaimana skor ditaburkan iaitu betapa luas perbezaan skor antara murid. Justru sisian piawai merupakan ukuran bagi variability skor. Nilai sisian piawai yang besar menunjukkan bahawa skor sangat berbeza antara satu sama lain.
Kalau dia berbeza, terlampau berbeza dengan luas, lebih luas dinamakan heterogen. Sebaliknya, nilai CPY yang menunjukkan skor yang tidak jauh beza di antara sama lain dinamakan homogen. Jadi dia lebih kecil lah, kecil dia punya sebaran dia. Okay, dalam arti kata lain, nilai sesian piawai yang besar menunjukkan bahawa pencapaian murid sangat berbeza. Manakala nilai yang kecil menunjukkan pencapaian murid yang hampir seragam. Jadi inilah dia nanti analisis yang perlu anda masukkan setiap kali anda buat pengiraan dalam tugasan yang anda akan hasilkan nanti. Okey, jika kita lihat kalaulah ni keluk normal, biasanya dia akan bentuk seperti inilah, seperti lonceng seperti lonceng. Dia akan bertabur secara sekata. Biasanya pelajar yang gagal biasanya dia akan nilai lebih sedikit lah berbanding dengan pelajar yang mendapat skor yang baik. Maksudnya nanti bila kita menggunakan rajah ataupun graf dia ada X dan juga Y. Jadi dia akan dapat separuh sini lah. Biasanya dia akan dapat contohnya kalau ini biasanya kalau begini keluk dia, yang ini dia A. Kalau macam ini biasanya A dia lebih, biasanya A kat sini contohnya lah, kosong mewakili 0.14 A. Kemudian naik pada B, C. Naik mungkin kalau sini mungkin A kat sini, mungkin banyak sini, mungkin yang berada di sini B mungkin paling banyak lah untuk pelajar, skor pelajar lah. B paling ramai. Kemudian dia turun balik. Biasanya yang gagal ataupun yang rendah biasanya nilai yang sedikit ataupun tidak ada. Okey, yang ini biasanya nilai normal lah. Kita boleh lihat juga kalaulah jika kita lihat kawasan bawah lengkung tersebut memiliki semua skor 5% daripada skor berada atas min. Nanti kita lihat min tadi iaitu 34.13 yang ini. Atas min lah 34.13. Skor berada tidak lebih daripada 1 cm di atas min dan 34.13 berada tidak kurang daripada 1 cm di atas ataupun di bawah min. Maksudnya dia di sinilah, min dia kat sini. Kosong bermula daripada kosong. Jadi dia, jika 50% dibagi 2, jadi kat sinilah di bawah ataupun di atas. Okey, kemudian semakin jauh skor daripada min, semakin kurang bilangan murid yang memperolehi skor tersebut. Jika pencapaian murid bertabur normal, nilai min, median, mode adalah sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau sama semua dapat skor A je, jadi dia berada kat sini semua, sinilah, tinggilah. Kalau awak bagi soalan yang senang, pelajar menjawab dengan mudah, jadi dia punya keluk dia akan berada bersatu kat sini saja. Dia tidak bertabur secara normal. Jadi kita akan lihat kualiti soalan kita lah. Okey, jadi ada pelajar yang mendapat A, ada pelajar yang mendapat B, ada pelajar yang mendapat C dan juga ada pelajar yang mendapat D, mungkin E. Mungkinlah kalau tak ada dapat E, mungkin di kat sini je lah skor keluk dia. Okey. Kemudian sepatutnya graf normal dihasilkan setiap kali skor ujian diplotkan lawan dengan kekerapan. Okey, setiap kali nanti kita akan lihatlah. Kita pun dah buat dia punya. Kita akan nampak nantilah bagaimana skor tersebut akan dihasilkan oleh biar tugasan awak nanti disaikanlah. Okey, kadang-kadang dia akan hasil juga graf normal yang terpencung sama ada negatif ataupun positif. Kalau kita lihat graf sedemikian, ketiga-tiga ukuran kejenuhan musat, nilai min adalah paling kecil dan juga nilai mode paling besar. Jadi kita akan bergantung kepada nilai min dan juga nilai mode. Biasanya kita akan ambil min sajalah, min dan juga nilai CPY. Sebaliknya jika soalan ujian tersukar atau murid kurang pandai, graf terpencung positif akan dihasilkan. Dalam graf sedemikian, antara tiga ukuran kejenuhan musat, mode mempunyai nilai terkecil manakala min mempunyai nilai terbesar. Jadi mode dia tengah mode dia adalah kekerapan kan. Jadi mungkin mode bilangan skor A itu ramai ataupun A sikit, C sikit, jadi kata nilai min ni akan jadi lebih besar lah. Kalau tak ada A langsung, nilai dia mungkin min akan jadi lebih besar.
Okey. Inilah dia. Ini adalah graf pencong negatif dan juga pencong positif. Kalau kita lihat kat sini, kalau pencong negatif, dia punya nilai kemungkinan A tu berada kat sini, B mungkin C paling ramai. Kalau pencong negatif, B mungkin ramai, B. Dia akan, bila B ramai, dia akan dapat seperti inilah, pencong negatif. Okey, kalau kita lihat ini skor Z dan juga skor T ni, nanti kita akan skor Z dan juga skor T ni digunakan untuk membanding kedudukan seseorang murid banding dengan murid yang lain. Skor piawai dapat menunjukkan kedudukan seorang murid dari segi bilangan piawai. Piawai murid, skor murid daripada yang berada daripada min. Jadi skor piawai biasanya digunakan adalah skor Z dan juga skor T. Okey, formula dia. Jadi kita kena kira lah. Untuk mengira formula skor Z ni, kita kena tahu skor min dia berapa dulu. Skor ni dah ada skor individu, dan juga kita kena tahu CCM piawai. Okay, ini formula skor Z. Okay. Jadi semakin tinggi nilai Z, maka semakin baik pencapaian seorang murid itu. Jadi dengan skor individu dia lah, skor individu, skor min dan juga CCM piawai, nanti kita akan dapat skor Z berapa. Jika skor Z dia semakin tinggi, maknanya skor Z itu semakin baik pencapaian seorang murid. Kemudian untuk formula mengira skor T, mestilah mendapat 50 ni adalah 50 separuh daripada markas tersebut lah. Dan juga 10 ni adalah pencapaian dia punya bilangan murid, dan juga kita akan dapat skor Z dulu. Daripada skor Z tadi, dapatlah formula, dapatlah jawapan untuk T nanti, skor T. Jadi semakin tinggi, yang ini semakin tinggi skor T juga semakin baiklah capaian murid lah. Okey, skor Z melibatkan nilai perpuluhan atau nilai negatif, sebab skor T hanya melibatkan nombor bulat positif. Oleh itu, skor T memudahkan guru membaca dan juga menginterpretasi skor murid. Perbezaan di antara di atas adalah disebabkan taburan skor T punya nilai min dia 50 dan juga CCM piawai dia kita letakkan 10. Jadi manakala taburan skor Z punya nilai min 0 hingga CCM piawai 1. Jadi T dia tetapkan min dia 50 dan juga piawai dia 10. Kalau skor Z dia punya nilai dia adalah 0 hingga 1. Jadi kalau kita lihat dia semakin hampir kepada 0, maknanya semakin baiklah atau semakin baiklah nilai pencapaian sesuatu perpesan tersebutlah yang diambil oleh pelajar. Okey, yang ini pelaporan. Okey, kita akan saya stop sampai skor T dulu. Nanti kita akan buat perbincangan berkaitan dengan bagaimana kita nak dapatkan satu pengiraan untuk daripada mode, median, min dan juga CCM piawai. Okey, boleh? Setakat ini ada soalan? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi saya teruskan kepada perbincangan saya seterusnya. Okey, kita buka kepada perbincangan. Okey, yang ini nampak tak yang ni perbincangan yang ni? Okey, nampak tak? Okey. Okey, diberi skor Ini skor ini adalah skor yang kalau anda semua ada nota yang saya bagi pada sebelum cuti tu, semua dapat nota tu tak? Dapat kan? Dapat. Okey, kalau dapat, kita lihat muka surat 1 hingga 14 tu. Muka surat 14. Muka surat 14, ukuran kejuruan musat tadi yang saya tunjuk adalah markah-markah skor bagi nama-nama tersebut lah, contohnya kan. Ada 50, 90, 90. Saya ambil saja. Kita selesaikan hari ini sama-sama. Kita menggunakan rumus yang saya telah berikan kat sini. saya keluarkan. Dia ada min score tidak terkumpul, min score min score tidak terkumpul dan juga min score terkumpul yang ini. Yang ini terkumpul. Okey, jadi sisian piawai bukan piawai kan, piawai. Okey. Piawai skor tidak terkumpul dan juga CCM piawai skor terkumpul. Jadi dia ada, kalau anda lihat semua,
Di sini ada perbezaan dia di mana kan. Di sini ada penjumlahan dia, di sini tak ada penjumlahan. Ini yang ini dua-dua ada penjumlahan, cuma tak ada X. Okey, mungkin sorry, mungkin tak ada. X ni tak ada lah. F ni tak ada, sorry. Frekuensi ni tak ada kekerapan. Sekejap, saya padam sekejap yang ini. Okey, yang ini tak ada sepatutnya, yang ini tak ada. Dalam formula ni tak ada. Okey, Okey, untuk formula ini hanya jika tidak terkumpul dia hanya formula seperti ini aja. Bila terkumpul dia ada frekuensi lah. Okey. Kalau kita lihat di sini, saya dah ni lah, bila kita susun balik, bila kita susun balik dia akan dapat apa? Dia akan dapat bermula daripada yang kecil lah. Okey, kita sama-sama buat yang ini. Untuk median. Untuk median ni titik tengah kan? Kita susun kalau kita semua naik daripada paling kecil berapa? 30. Okey, 30 kan. Okay, apa saya ada 2. Okey, 30 ada 3 ke 2? Ada 3 kan? 3. Okey, kita kemudian naik kepada 40. Ada 2. 40. Cuba lihat muka surat 15 kan? Muka surat 15 tu dah ada jawapan dia. Kita sama-samalah kita buat. Saya masukkan sajalah di situ. Jadi ada 50, 52 kan? Kemudian 60 dan 90, betul? Okey, dia ada 10 lah kat situ. Okey, ini bila median, dia berada kat mana median dia? Berada di sini. Yang saya letakkan ialah median kan? Jadi yang ini dia akan 40 campur, ini semalam saya dah buat lah, 40 50 bagi dengan 2. Sama dengan 45, betul? Okey, jelas. Kat sini dah jelas. Okey, jadi mood dia berapa? Bila kita lihat kat sini mood dia, kita ambil balik saja mood dia. Berapa mood dia? 30. Ni mood dia, bilangan mood lah. 30. Ada maksudnya mood dia ada kekerapan dia lah. Kekerapan kat sini. Paling banyak paling banyak lah, paling kerap. Dia tak boleh kekerapan, paling kerap. Skor paling kerap lah sini. Skor paling kerap adalah 30. Okey, yang ini biasalah. Okey, untuk pengiraan. Okey, untuk pengiraan min tidak terkumpul. Kalau kita lihat rumus dekat sini ataupun kita lihat muka surat 16 tu kan, bila dia campur keseluruhan kan. Jadi ambil semua saja sini. Campur ke semua ni. Dekat sini min X ni maksudnya penjumlahan. Maksudnya ini. Campur keseluruhan ni. Campur keseluruhan. Okey. Selepas ini saya akan bagi latihan mungkin yang sama saya akan bagi latihan. You all akan buat sendiri lepas ini. Ini saya tunjuk satu-satu lah. Okey. Okeylah dia akan campur kemudian bahagi dengan berapa bilangan n? 10. Dia akan bagi dengan 10. Okey, jadi dia punya nilai dia akan dapat berapa kalau kita lihat jawapan kat situ? 51. 51. Ni jelas lah. Okey, untuk min skor tidak terkumpul. Okey, kalau kita lihat kat sini, min, kita mendapatkan min skor tidak terkumpul. Yang ini adalah, min terkumpul. Yang ini adalah skor tidak terkumpul, kita dapat min dia adalah 51. Betul Okey, kemudian skor bila kita nak membina min skor terkumpul, kita mesti tolak skor individu X tolak dengan X tanda ni apa? Okey. Sama-sama kita ni. X tanda ni adalah min kan? Min, yang ni min. Nilai min. Jadi kita lihat, kita letak satu-satu kat sini lah skor dia. Kita akan letak skor 30. Lagi berapa sini? 40. 50. 50. Apa? 50. 50. Lagi? 60, 90. 90.
60, 90. Okey. Yang ini dia ada ni tak? Dia ada apa? Dia akan gunakan kekerapan tak ni? Yang ini untuk skor ni. Dia akan gunakan kekerapan tak? Kalau 30 ni ada 3. Jadi dia kena darab dengan 3 tak untuk dapatkan skor ini? Perlu tak? Tak. Kita kena buat perlu sesuatu tak? Nanti kita lihat Okey. Jadi 30 dekat sini. 30 tolak dengan berapa? 30 tolak berapa? Dekat situ. X tolak dengan apa tu? Dia punya rumus Min. dia. Tolak dengan min. 51 kan? Okey, berapa dapat dekat sini? Kalau kita lihat sini, berapa dapat dia punya ni? Negatif 21. Negatif 21 kan? Negatif 21. Okey, dekat sini negatif 21 dengan kurungan lah, negatif 21 bagi dengan dia punya ni berapa? 2 kan? Berapa dia punya ni jawapan dia? Apa? Cuba kira. Berapa jawapan dia? Boleh tak? Bahagi ke doktor? Bukan Tak. kuasa 2. Kuasa 2 ni. ni kuasa 2. 441. 41. Okey, yang lain pun samalah. 441. 441. 400. Okey, 400. Okey, right. Okey. Jadi yang lain samalah. Yang lain sama kan? 40 tolak 51 dapat berapa dekat sini? Dia punya tu dah akan dapat. Kalau sini kita akan ni 40 tolak 51. Dia akan dapat berapa? Negatif Berapa? 11. Negatif Negatif 11. 11. Okey, dekat sini dia akan dapat negatif 11. Sorry. Negatif 11. Untuk kuasa 2 lah. Kuasa 2. Sorry, kuasa 2. 121. Okey. 121. Okey, cuba buat yang lain. 50 tolak 51 jadi negatif 1 kan? Okay. Yang ini 60 tolak 51 dapat berapa? 9. Yang ini 90 tolak 51 39. 39. Okey, jadi kat sini dapat berapa nilai dia lah. Kuasakan 2 dia. 1. Berapa? 181. 181 1521. 1521. Okey, cuba masukkan formula ni min apa? Min tidak terkumpul. Min tidak terkumpul tadi mana dia punya formula dia? Saya tak ambil lagi formula ni. Min skor min tidak terkumpul kan. Okey. Berapa dia punya nilai dia? Tak adalah. Perjumlahan dia berapa? Yang inilah semua kan jumlah dia kan? 1251 bahagi dengan berapa? Bagi dengan bilangan berapa? 1521. Yang ni tak adalah. Yang ini tak ada dalam perkerapan. Dia mesti ada alamak saya punya ni lah. Okey. Dia mesti kalau ini 10, kita mesti yang ini kena darab dengan berapa? Ini darab dengan 3 Mesti kita kena darab dengan kekerapan. 3
40 ada berapa tadi? 2. Okey, 2. 50. 50 ada 2. Darat 2. Okey, 60. 1. Okey, yang ini darat dengan 2. Okey. Berapa keseluruhan? Kena tambah semua kan? Ya, kena tambah semua. Ni darat 2 dulu. 41 darat 3 ni berapa? 41 darat 3 berapa? 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Yang ini? 2, 4, 2. Okey, yang 7, ini? 2. 2. 81. 3042. Okey, kita cuba campur ni. Betul tak? Dapat 4690. 4, 6, 90. 0. Okey, 4, 6. Punca kuasa 2 4, 6. 4, 6, 90 bahagi dengan 10. Kemudian punca kuasa 2 kan dia. Mana nak baca ni? Okay. 21.656. 21.66. Okey, 21.66. 66. Okey. Yang ini yang dia punya sistem PRL lah. Sistem PRL ni. Alright. Yang ini kita kena punca kuasakan dia ni. Yang inilah. Letak tu lah. Okey, yang ini dia punya simbol dia. Ada simbol sini tak? Tak ada, tak nampak. Tak apa, sistem PRL dia simbol ni lah. Sigma ni. Okey, 21.66. Ini jika kita kira mean score tidak terkumpul. Ini rumus yang akan digunakan lah. Kita kena padam yang ni. Saya kena padam ni. Tidak nanti dia akan clear over you clear tu. Okay. Alright. Okey, untuk piawaian terkumpul. Yang ini terkumpul. Jadi kita letak selang kelas yang ada di sini. Berapa ni? Kita ambil saja semula sini. Skor ni. Kita letak kat sini. Okay, berapa selang kelas? Ini patutnya skor lah. Saya letak kat sebelah lah. Sebelah sini. Okay, ini skor dia lah. Okay, berapa selang kelas untuk setiap satu ni? 29 hingga tak boleh. Apa? 20 hingga 29. 20 hingga? 29. Macam tu ke? Ya ke? Kita tengok balik. 20 hingga ke 29 hingga 39. 30 hingga 39 lah. Betul? Oh, betul. Dia ambil yang selang dia ambil pada mula lah. Kalau kita lihat muka surat 19, skor dia nampak. Skor 20, kalau 20 dia ambil 20 hingga 29, kalau 30 dia ambil 39, kalau nota lah. Nota yang ni. Okey, 30 hingga 39. Kat sini 40 hingga 49. Ini pun sama. 50 hingga 59. 59. Kalau bersemuka senang sikit ni, payah nak ngajar cara inilah seboleh-boleh saya cubalah 60 hingga 60? 69. 69. Yang ini? 90, 99. 99 ke 100? 100 lah kita ambil Titik tengah dia? Okey, titik tengah dia saya ambil tengah-tengah tu. Saya ambil daripada yang 34.5. Saya ambil tu daripada muka surat 19 tu. Jadi 44.5. Yang ini? 54.5. 64.5. Okey, 64.5.
Kemudian ini 94.5. Okey, berapa kekerapan dia 30 tadi? 30 ada 3. 3. Yang ini 2. 2. Yang ini ada berapa? 50 ada berapa? 50 ada 2. 2 juga. Yang ini 60 saya ingat 1. 1. 1. 90 ada 2. 1, 2. Jadi jumlah N dia, jumlah kekerapan dia berapa semua? 10 kan? 10. 10. Okey, alright. Okay, untuk fx bagaimana? Darab je lah. 3 darab dengan sini berapa? 3 darab 103.5. 103.5. 5. Ini 89. 89. Lagi? 109. Lagi? 64.5. Okey, 64.5. Ni 189. 189. Jadi berapa total? $555. Okey, 555. Okey, ini bila kita dapat untuk kita dapat skor, efek kita gunakan yang ini salah ni. Saya punya formula salah. Saya kena ambil formula yang ini. Mana tadi formula yang ini. Sorry, min terkumpul dulu. Kita buat min skor terkumpul kan. Mana tadi terkumpul min skor. Sorry, kita buat min skor terkumpul. Saya punya ni tadi ni si aplikasi min skor terkumpul. Ini adalah patutnya min skor tidak terkumpul. Tidak terkumpul. Okey. C lah. C lagi Okey, jadi berapa dia punya ni? FX dia berapa? 55. Perjumlahan 55 bahagi dengan 10. Berapa dapat jawapan dia? 55.5. 55 bahagi 10. Dia akan dapat 55.5. okey, 55. 55.5. Okey, alright. Jadinya sekarang ni untuk kekerapan kita dah dapat sini, semuanya kita kena masukkan setiap satu formula. Contohnya dekat sini untuk dapatkan min skor untuk CCM piawai. Tadi CCM piawai tidak terkumpul. Jadi kat sini kita akan dapat sorry, yang ini terkumpul. Sorry, min terkumpul Okey, jadi kita akan nak dapatkan CCM piawai terkumpul. Kita akan masukkan nilai-nilai ini. Jadi kita kena kira dulu setiap satu yang X tanda tolak dengan min kuasa 2. Jadi kat sini kita kena tolak setiap satu. Jadi berapa? Dia punya di tengah sini berapa? 34. Betul? 34.5. Tolak min berapa? 55.5. Betul? Betul tak? Setuju semua? Yang kita dapat tadi ni. Yang ini ni. Min yang kita dapat. Min skor terkumpul jadi punca kuasa 2. Sorry, kuasakan 2. Okey. Tolak sini sikitlah. Alright. Jadi dia akan dapat F ni kekerapan dia. Jadi 3. Kat sini tak 3. Maknanya darab dengan berapa jumlah dia nanti kat sini. Akan dapat jumlah 1323. Okey. 1323. Okey, keseluruhan semua sekali lah. Jadi kita buatlah. Sini 2 dalam kurungan 44.5 tolak dengan 55.5. 2. Sorry. 2. Dapat berapa?
242. 242. 242. Okay, seterusnya yang lain. Saya terus saya lah berapa? Dapatkan nilai terus. Tapi saya tak payah masukkan. 54.5 tolak dengan 55.5. 2. 2. Macam ni. 64.5 tolak 55.5 kuasa 2. 81. Okey, 81. Di sini. RM94.5 tolak dengan 55.5 kuasa 2. 3042. 3042. Okey, campur semua ni. Apa? Berapa? RM4690. 4690. Okey. Jadi kita masuk sajalah, kita dapat dah ni. Kan? 4690 bahagi dengan berapa? 10. Berapa dapat? 469. 4690 bahagi dengan 10. Berapa dapat? 469. 469. Okey. Saya ambil sini dulu lah. Sekejap. Sini. Okay. 4690 bahagi dengan 10. Punca kan kuasa 2. Sama kan atas? Sama tak jawapan dia atas? Sama tak? Dekat sama tak jawapan dia? Sama. 21.66. Jadi bila kita gunakan formula, sama ada kita gunakan formula ini, mean score terkumpul dengan mean score tidak terkumpul, jawapannya adalah sama. Ni yang saya nak apa? Jadi inilah kiraan mean ataupun CCMPIN secara manual. Biasanya kita akan dapatlah kalau dalam pengiraan menggunakan Excel, kita akan dapat automatik. Betul tak? Jadi ini adalah pengiraan secara manual. Jadi inilah perbincangan kita untuk dapatkan mean dan juga dapatkan sini piawai secara calculation lah, secara perkiraan. Ini statistik asal lah yang kita akan gunakan dalam jika kalau anda faham ini, maknanya nanti bila nak buat satu analisis data ataupun sama ada analisis data tersebut menggunakan skor-skor yang kita dapat daripada kajian, daripada ujian, inilah yang kita akan gunakan. Okey, faham tak semua yang ini? Faham tak? Faham. Bagaimana ni? Okey, nanti saya akan bagi satu tugasan dengan cara yang saya save ni lah. Saya save as bincangan ni. Okey, saya upload dan juga saya WhatsApp dalam grup nanti. Bentuk yang lebih kurang sama. Cuba anda selesaikan dengan menggunakan pengiraan atau rumus yang saya berikan. Mungkin ada tambahan lah untuk mean tidak terkumpul tu saya tak masukkan, tapi anda boleh buatlah cara tersebut. Okey, dia ada cara tidak menggunakan box ni. Kita akan masukkan ke semua ni kalau lihat di buku-buku, dia ada pengiraan bila kena gunakan rumus ni, sebenarnya dia adalah campur ni. Kalau kita contoh saya bagi yang ini, pengiraan ini kan. X tolak dengan min, skor ni X tolak dengan X tanda kuasa 2. Jadi setiap satu tu kena tercampur banyak tau. Kita kena campur, kemudian bahagi dengan bilangan. Dalam buku dia akan begitulah pengiraan dia. Tetapi saya cubalah untuk ni ringkaskan dengan menggunakan nota yang ataupun PowerPoint yang diberi tu, muka surat 19 tu. Kita gunakanlah cara ini untuk mudah kita masukkan terus saja ke dalam rumus dan dapat nilai CCMPIY dan juga mean. Okey, jadi saya rasa itu
Kalau untuk tadi Z score dan juga T score, jadi kita dah tahu tadi. D kita dah tahu, min dah tahu, sampai dah tahu, jadi kita masukkan sahajalah nilai-nilai tersebut, nanti kita akan dapat skor yang diberikan. Contoh untuk D untuk D lah saya buat sini lah untuk D tadi, rumus dia apa D tadi? Untuk untuk Z score. Rumus dia apa? Untuk Z score. Untuk Z score rumus dia adalah okey, T score. T score dengan Z score. Z score, T score 50 dengan 10 tadi tu. Kalau Z score dia min yang ini nanti saya tunjukkan ni. Okey. Mana tadi? Okey, untuk Z score. Ni Z score. Jadi kita dah tahulah. Contohnya saya ambil ni. Saya copy dekat sini. Okey, untuk Z. Okay, berapa nilai Z untuk soalan yang kita bagi ni? Ini adalah simplified, jadi berapa dekat sini? Okey, nilai X. Contoh untuk seorang pelajar lah. X ni untuk seorang, kalau ni kita campur semua ni, tapi ini untuk skor individu. Jadi skor individu tolak dengan min. Jadi kita kena buat seperti ni semula. Skor individu 30, 30 dan juga ni. Jadi kita akan dapat nilai-nilai skor dia yang untuk Z tadi. Okay, sekejap untuk Z. Okey, ada soalan tak setakat ini? Kalau untuk skor Z ni, jadi kita kena ambil daripada, kalau kita nak kata dia kurang daripada skor 30 contoh. Kita ambil yang markah 30 lah. 30, kita tolak, okey, 30 individu skor individu 30 tolak dengan min dia berapa? 21, min dia adalah 55.5. 55.5 bahagi dengan CCMPY 21.66. Okay. Dia akan dapat skor Z dia. Sini Z. Berapa kira? Negatif 1.18. Negatif 1. 118. Apa tadi? 118.
Alright. Boleh Jadi skor T ni berapa tadi? T. Kalau T berapa tadi T tadi? T 50. Ya. T tadi adalah 50. Okay, tolak dengan apa tadi? T apa tadi? Tolak dengan 10 kan? Campur, Tambah, sorry. betul. Campur ke tolak? Tambah. Okay, tambah 10Z kan? Berapa dia punya tu? Okay, 50 tambah okay, 10. Sorry, 10. Doktor tak share screen. Saya tak ada skrin dah ni Alamak. Bila telefon call je dia terus off lah dia saya punya ni Google Meet. Okey, berapa? 58.8. 8. Okey, ini adalah untuk membandingkan antara individu Individu maksudnya pencapaian lah satu individu tu. Jadi kalau gagal tu berada di sebelah, kalau kita lihat kalau kita lihat di ni tadi ni di sini dia akan berada negatif. Di sebelah sini dia punya teluk dia lah. Dia berada di sebelah ataupun di sebelah kiri ini. Okay, ini 58.8. Jadi dia punya nilai dia kalau kita lihat di sini T dia banding dengan yang lain nanti kita akan kena satu lah. Ini untuk 30 markah pelajar mendapat 30. Untuk markah pelajar mendapat 40, jadi kita akan bandingkan beza nanti. Berapa nilai dia ni. Okey. Jadi itu saja untuk perbincangan kita. Saya akan bagi latihan yang lebih kurang sama je untuk anda selesaikan setiap satu rumus lah. Seperti mana yang kita bincangkan hari ini. Okey, ada soalan tak setakat ini? Boleh semua? Boleh. Boleh kan? Ini simple je. Dia punya calculation pun dah ada dalam ni. Jadi nanti saya akan bagi latihan tu dalam GC. Latihan 14 latihan total 14. Selesaikan, boleh hari ni selesaikan dan hantarlah. Ambil gambar ke ataupun hantar soft copy ke dalam turn in lah dalam GC nanti. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan supaya semua catat kehadiran, jangan lupa. Untuk hari ini saya tengok kehadiran sebentar sekejap. Kehadiran. Untuk kehadiran dah catat belum semua untuk hari ini? Semalam semalam ada 8 lagi tak catat kehadiran, tolong catat. Kemudian hari ini ada 11 lagi yang tak catat. Tolong catatlah kehadiran yang mana hadir semalam. Okey, ada tak lain-lain yang tak ada? Kalau jika tak ada tak pertanyaan kalian? Kalau tak jelas boleh PM. Boleh tanya. Okey, boleh semua? Boleh, Doktor. Boleh, baik. Doktor. Okey, baik. Jadi kita jumpa nanti insya-Allah minggu depan secara bersemuka pada hari Selasa petang. Okey, itu saja daripada saya. Jika tak ada apa-apa, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Waalaikumsalam, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey, sama-sama.